kita kalau kita nak buat satu keputusan yang besar pada diri kita, perlu untuk kita ni tenang je. Menenangkan diri itu perlu untuk kita nak buat satu keputusan yang besar. Semua Nabi-Nabi jadi Nabi dan Rasul bila? Pada usia 40 tahun. 40 tahun ni masa yang penting dalam hidup seseorang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut hatta balagha arba'ina sanah. Sehingga sampai pada usia 40 tahun pada seorang. 40 tahun ni kita sedang memilih jalan. Sama ada kita nak pilih jalan ke syurga ataupun nak pilih jalan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila tuan-tuan bawa kerja-kerja warasatul anbiya, para hadirin sekalian akan berhadapan dengan kebencian manusia. Para hadirin sekalian, jangan ingat kita ni disukai sepanjang masa, jangan. Wahai Muhammad, kamu Rasulullah yang sebenar. Bila sebut gitu, tenang Rasulullah. Kemudian baginda pun pulang. Namun apabila masih berpanjangan tempoh terhentinya wahyu itu, baginda melakukan lagi seperti yang dilakukan sebelum daripada ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang di mana Allah masih lagi memberi ruang kepada kita untuk kita belajar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap di hadapan Allah. Dalam perbincangan kita ini, kita baru sampai pada di mana tajuk mengenai di bawah lembayung kenabian dan juga kerasulan. Waktu mana Rasulullah mula untuk dipilih menjadi nabi dan juga rasul. Ini di antara masa-masa yang penting pada kitanya untuk kita tahu bagaimana kita mendapat yang disebut dengan nabi dan juga rasul akhir zaman. Itu kita menjadi umat kepada nabi ini sendiri. Bagaimana sejarah berlakunya kerasulan dan kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kita baca dan kita teliti daripada sirahnya ialah di waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula memasuki Gua Hira ataupun di waktu mana Rasulullah beruzlah dalam Gua Hira, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila umur Rasulullah hampir mencapai 40 tahun, renungan dan fikiran terhadap hal-hal silam telah melebar lagi kecerdasan akal antara baginda dan kaumnya. Itu yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai usia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berfikir tentang mengenai masyarakat. Rasulullah mula dibuka ruang untuk dengan kaum dia. Ketika itu baginda mula terasa ingin bersendirian. Tapi di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula fikir kalaulah Rasulullah boleh bersendirian, bagaimana keadaan dia. Lalu baginda mengambil bekal roti gandum dan air dan Rasulullah pergi ke Gua Hira di atas Bukit Nur. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah tu, tuan-tuan akan dibawa ke tempat ini. Tempat yang di mana permulaan kenabian itu, jauhnya kira-kira 2 batu daripada Mekah. Itu Hira ni ialah merupakan gua yang kecil je. Tapi kalau kita duduk kat bawah tu, kita tengok sampai ke atas tu, kita rasa sayup je kita nampak. Ni jarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada rumah Rasulullah nak sampai ke Gua Hira tu sejauh lebih kurang 2 batu. Kemudian Rasulullah naik di atas bukit itu, dan bukit Jabal Nur dipanggil demikian. Dan di atas Jabal Nur tu ada satu gua yang disebut dengan Gua Hira. Kemudian Rasulullah panjangnya lebih kurang 4 hasta dan lebarnya 1/3/4 hasta. Mengikut hasta sekarang lah. Ruang tu bukan ruang besar sangat pun, dalam lubang begitu sikit je. Luah pun lebih kurang 4 hasta je.
dan lebar dia lebih kurang 1/3, hampir 2 hasta. Senang ceritanya mengikut hasta sekarang ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isterinya yang berada bersama baginda isterinya yang berada tidak jauh memberikan sokongan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi seorang-seorang, kemudian isteri dia bagi sokongan. Khadijah binti Khuwailid ini. Lalu baginda menetap di situ selama sebulan pada bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan ya, Rasulullah duduk dalam gua tu selama sebulan. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang dah. Kita ni duduk atas kerusi ni pun kalaulah duduk sebulan jenuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam gua. Orang kita duduk dalam bilik kuarantin pun lebih kurang 14 hari pun kita tak boleh nak buat apa dah. Kita rasa gelisah, tak mudah dah. Ini dalam gua. Rasulullah duduk dalam gua yang luas dia lebih kurang 4 hasta je. Kemudian lebih lebar dia lebih kurang 2 hasta. Dalam keadaan begitu, tu je tempat Rasulullah. Selama sebulan, dalam bulan Ramadan, Rasulullah duduk di tempat itu. Baginda memberikan makan kepada mana-mana orang miskin yang datang kepadanya. Tapi kalau ada orang datang di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tu, Rasulullah akan sediakan makanan bagi pada mereka ni. Baginda menghabiskan masa beribadah dan berfikir tentang alam sekeliling yang dapat disaksikan dan tentang apa yang ada. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tanya buat apa Rasulullah dalam gua tersebut, Rasulullah duduk dalam gua ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habiskan masa dia beribadah. Kalau kita tanya ibadah macam mana ibadah Rasulullah? Lalu alim ulama jawab berdasar pada ibadah agama Hanif, agama sebelum daripada ni. Dipanggil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan berfikir tentang alam sekeliling yang dapat disaksikan dan tentang apa yang ada di sebalik alam ini, iaitu kekuasaan yang mengadakannya. Yang ni siapa yang menjadikan alam ini? Kemudian cuba fikir bagaimana kekuasaan yang ada padanya. Baginda merasa tidak yakin terhadap pegangan kaumnya yang berupa keyakinan ataupun akidah syirik serta gambaran yang teraba-raba di kalangan orang kafir di waktu tersebut. Pergi sembah berhala, letak nama Lata, letak nama Uzza, letak nama masing-masing, letak nama begitu. Sembahan yang teraba-raba, tak tahu daripada sumber mana yang mereka sembah tadi. Sayangnya baginda tidak mempunyai jalan yang jelas serta cara tertentu dan hala tuju yang dapat menimbulkan ketenangan dan kepuasan. Itu yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirinya dia tak mampu untuk nak hujahkan, nak bagi tahu di waktu itu daripada sumber mana, bagaimana keadaan yang bagaimana tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mampu untuk nak cerita pada mereka tersebut. Sebenarnya pemilihan baginda untuk mengasingkan diri di gua ini adalah salah satu cara perencanaan Allah. Alim ulama kata bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia nak jadikan nabi ni rasul. Rasul Nabi Muhammad ini nabi dan juga rasul. Allah gerakkan dalam jiwa Rasulullah tu semenjak daripada saat itu untuk beruzlah terlebih dahulu. Pergi duduk menyendiri dalam gua tersebut. Kemudian kepadanya sebagai persiapan bagi menghadapi satu urusan yang sangat besar. Itu satu cara lah. Maknanya kita jangan pula lepas pada ni kita pula pergi cari jalan untuk duduk dalam gua juga. Konon-kononnya menunggu untuk menjadi Nabi dan juga Rasul. Tak. Habis dah masanya. Tapi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu berlaku di saat itu Allah nak jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai satu qudwah. Dia panggil demikian. Di saat ini. Mana-mana jiwa pun yang hendak berperanan mempengaruhi realiti kehidupan manusia dan menukarkannya ke arah yang lain, mestilah berkhulwah, bersendirian. Terlebih dahulu pada setengah waktu serta memutuskan diri daripada segala hiruk pikuk dunia dan kesibukan hidup ini. Itu satu cara lah. Kalau kita nak buat satu keputusan yang besar pada diri kita, perlu untuk kita ni tenang je. Menenangkan diri itu perlu untuk kita nak buat satu keputusan yang besar. Keputusan nak kahwin, keputusan nak bercerai, keputusan nak bina, nak dapat menantu,
keputusan apa dia, keputusan kita nak bermasyarakat, keputusan kita nak duduk dalam jemaah, keputusan kita nak keluar daripada jemaah, nak lompat parti misal contohnya. Semua benda-benda tersebut kena jadikan pemikiran yang panjang. Duduk termenung dulu. Jangan cepat nak buat keputusan. Jangan. Lebih-lebih lagi benda-benda yang penting dalam hidup kita. Bila benda yang terlibat, benda yang penting dalam hidup kita ni, pergi duduk jauh-jauh sikit daripada orang ramai. Kemudian duduk tenang dahulu pada diri kita. Jiwa itu juga mesti melepaskan diri terlebih dahulu daripada sebarang keinginan kecil manusia yang menyibukkan kehidupannya. Nah, bila kita duduk tenang, berkhalwat ataupun duduk seorang-seorang menyendiri itu, banyak ruang untuk kita dapat, dia panggil idea-idea, dapat yang disebut dengan ilmu-ilmu dalam hidup kita, kesan daripada kita berfikir panjang, akibat kesan daripada yang kita akan berlaku dan sebagainya, semua berlaku demikian. Khususnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah merancang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan perbekalan untuknya memiliki amanah yang sangat besar dan mengubah keadaan di muka bumi ini, membetulkan garisan sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Allah merencanakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beruzlah dalam masa 3 tahun sebelum membebankan dengan tugas kerasulan Rasulullah itu sendiri. Berapa lama kita tanya Rasulullah duduk dalam gua ni? Selama lebih kurang 3 tahun. Masa Rasulullah duduk dalam gua ni berulang alik daripada rumah sampailah duduk dalam sebagai Rasulullah nak kuatkan jiwa dia. Semasa tempoh uzlah ini, Rasulullah memperuntukkan sebulan dalam setahun berkelana bersama alam nyata ini, mencari-cari rahsia yang tersirat di sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setahun tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih sebulan untuk duduk di dalam keadaan itu. Sehingga akhirnya sampailah masa untuk Rasulullah berurusan dengan rahsia yang tersirat apabila telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara yang disusun. Apabila genap umur Rasulullah 40 tahun, iaitu usia kematangan, dikatakan bahawa pada peringkat usia inilah semua rasul-rasul diutuskan. Semua nabi-nabi jadi nabi dan rasul bila? Pada usia 40 tahun. 40 tahun ni masa yang penting dalam hidup seseorang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut hatta balagha 40 sanah. Sehingga sampai pada usia 40 tahun pada seorang. 40 tahun ni kita sedang memilih jalan. Sama ada kita nak pilih jalan ke syurga ataupun nak pilih jalan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umur 40 tahun ni umur kematangan. Orang jadi matang betul. Pada usia 40 tahun, dia fikir panjang dalam hidup dia. Maka jejak-jejak kenabian mulai memancar dan bersinar pada diri baginda di sebalik ufuk kehidupan ini. Yang dimaksudkan dengan jejak-jejak itu ialah mimpi. Baginda pada tempoh ini tidak bermimpi melainkan mimpi-mimpi yang terang nyata seterang suria pagi. Mula Rasulullah diberi mimpi. Mimpi-mimpi pada usia 40 tahun ni, di mana Rasulullah mimpi yang terang. Hal ini dialami oleh Rasulullah selama 6 bulan. Tempoh kenabian ialah 23 tahun. Jadi mimpi ini ialah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi mimpi. Dan diberi mimpi dan selama mana mimpi Rasulullah? Selama 6 bulan. Mimpi Rasulullah ini. Dalam tempoh kenabian itu 23 tahun. Dalam tempoh pada bulan Ramadan di tahun ketiga Rasulullah beruzlah di Gua Hira. Dalam bulan Ramadan Rasulullah duduk dalam Gua Hira ni, berlangsunglah kehendak Allah untuk melimpahkan rahmatnya kepada penduduk bumi ini. Lalu Rasulullah dianugerahkan kenabian dan Jibril turun kepadanya membawa ayat Al-Quran Karim. Itu sebab tu ayat Al-Quran Karim sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran tu yang pertama untuk kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kerasulan Rasulullah. Yang kedua untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan diturunkan Al-Quran ini dengan melihat dan meninjau kepada tanda-tanda dan bukti memungkinkan kita untuk menetapkan hari bersejarah
itu ialah pada hari Isnin 21 Ramadan di waktu malam. Berlakunya alim ulama kira bila sebenarnya berlaku peristiwa yang kenabian Rasulullah ini pada 21 Ramadan. Pada hari Isnin 21 Ramadan di waktu malam nak terjadinya turunnya malaikat Jibril ini bersamaan 10 Ogos 610 Masihi. Ketika itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tepatnya ialah 40 tahun Qamariyah. Berkiraan bulan 6 bulan. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Alim ulama kira macam tu. Umur Rasulullah tu berapa? Selama lebih kurang 40 tahun 6 bulan 12 hari. Iaitu kira-kira 39 tahun Syamsiyah, perkiraan matahari. 3 bulan 12 hari. Mengikutnya demikian. Mari kita mendengar apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu kisah yang merupakan satu obor dan cahaya ketuhanan yang menerangi kegelapan, kekufuran dan kesesatan, sehingga berjaya mengubah corak kehidupan dan membetulkan garisan sejarah yang berlaku. Sejarah yang berlaku ni, di mana bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita, begini nak jadinya ceritanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, permulaan wahyu yang diturunkan pada Rasulullah ialah mimpi-mimpi yang sangat baik semasa tidur. Rasulullah mimpi. Malam je mimpi. Ni permulaan nak turun wahyu. Rasulullah mimpi-mimpi yang baik semasa tidur. Selama mana? 6 bulan. Selama 6 bulan. Baginda tidak bermimpi, melainkan mimpi itu sangat jelas, sejelas suria pagi. Maknanya, terang benderang. Pagi nampak terang je. Di saat itu. Kemudian timbul keinginan baginda untuk bersendirian. Timbul keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hidup bersendirian. Lalu baginda bersendirian di Gua Hira. Beribadah di dalamnya berapa malam sebelum kembali kepada isterinya mengambil bekal. Yang menyebabkan mimpi-mimpi tersebut timbul keinginan untuk Rasulullah bersendirian. Lalu Rasulullah pergi ke Gua Hira, beribadah di dalamnya berapa malam sebelum kembali balik pada isteri mengambil bekal. Balik pun untuk ambil bekal. Setelah habis bekal, baginda kembali semula pada Khadijah dan mengambil bekal semula seperti sebelumnya. Ini cerita daripada Aisyah. Aisyah yang dengar daripada Rasulullah. Senang ceritanya. Akhirnya, datanglah kebenaran kepadanya ketika baginda sedang berada di dalam Gua Hira. Seorang malaikat datang kepadanya dan berkata, bacalah. Dia datang malaikat tu, malaikat sebut, Iqra, bacalah. Lalu Rasulullah menjawab, aku tidak tahu membaca. Ma ana biqari'in, aku tak erti membaca. Aku tak erti nak baca. Kata baginda lagi, lalu Jibril memelukku sehingga aku merasa sesak. Malaikat Jibril tu, malaikat yang datang tu, malaikat Jibril. Datang, dia sebut, Iqra, bacalah. Rasulullah kata, nak baca apa? Aku tak erti nak baca. Lalu, datang kali yang kedua tu peluk Rasulullah. Sesak dada Rasulullah. Lalu dia sebut lagi. Sampai sesak dada. Kemudian memeluk aku ni. Rasulullah kata aku tak tahu membaca. Lalu malaikat Jibril ni, dia sebut sekali lagi. Kali yang kedua. Kemudian dilepaskan aku sambil berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak tahu membaca. Rasulullah jawab, aku tak erti nak membaca. Nak membaca pun tak erti. Rasulullah sebut demikian. Lalu dia peluk dia. Aku kali yang ketiga. Kemudian dilepaskan. Dia peluk aku kali yang ketiga tu. Lepas pada peluk aku kali yang ketiga tu. Lepas tu baru dia lepaskan balik. Bila dia lepaskan balik ni. Lalu seraya dia berkata. Bacalah wahai Muhammad. Dengan nama Tuhan kami. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi allamahul qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Disebut demikian. Bacalah wahai Muhammad dia yang menciptakan. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Masuk Quran daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 3. Dia baca 1 hingga 3 je. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kena peluk sampai 3 kali tu, Rasulullah pulang dengan perasaan yang gemetar. Berdebar Rasulullah. Balik gemetar sehingga apabila sampai kepada Khadijah, balik tu dalam keadaan takut tersebut, ia tak pernah terjadi satu peristiwa. Bukan Rasulullah lah. Kalau kita pun duduk dalam gua macam tu seorang-seorang, tiba-tiba datang lembaga yang besar begitu, datang sebut, bacalah, tentulah dalam keadaan yang ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik sampai berjumpa Khadijah. Rasulullah sebut, zammiluni, selimutilah aku. Lalu baginda diselimuti sehingga hilang keresahannya. Khadijah pula, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bagi tahu, selimut aku. Khadijah ambil kain selimut, dia selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berdebar tersebut, resah tadi hilang daripada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni, siapa-siapa yang jadi isteri, jadilah isteri bagaikan Khadijah. Saya nak sebut demikian. Khadijah kan, suami dia balik begitu tu, bila sebut saja, simuklah, dia pun simuk terus. Tak adalah tanya banyak. Lepas simuk tu tenang dah. Sampai suami tenang, baru nak tanya. Baginda berkata kepada Khadijah, apa yang terjadi padaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula tanya Khadijah, benda apa ni Khadijah? Benda apa ni? Tanya isteri dia. Walaupun isteri ni lebih berusia daripada dia. Nanya. Bila tanya tersebut, lalu dalam keadaan demikian, disebut saja begitu, lalu dalam keadaan sebegini, dia gambarkan dalam hidup dia ni, terjadi pada aku. Lalu diceritakan peristiwa itu pada Khadijah. Tengok. Rasulullah pun cerita benda yang terjadi. Aku bimbang sesuatu yang tidak baik berlaku kepadaku. Disebut terus. Lalu katanya Rasulullah, aku takut ada benda yang tak baik yang sedang berlaku padaku. Lantas Khadijah menyahut, tidak sekali-kali. Bukan demikian, demi Allah, dia sekali-kali tidak akan mempersia-siakan kamu. Khadijah ni menguatkan jiwa Rasulullah. Bila Rasulullah gambarkan dia ni macam ada benda yang mengganggu Rasulullah, lalu Khadijah kata tak. Mana mungkin Allah akan mensia-siakan kerja kamu. Kerana kamu seorang yang suka menghubungkan tali persaudaraan. Mana mungkin Allah akan sia-siakan kamu. Kerana kamu ya Rasulullah. Kamu suami aku. Kamu orang yang suka menghubungkan tali persaudaraan. Kamu bukan suka nak berkelahi dengan orang. Menanggung bebanan orang yang susah. Kamu ni, kalau ada orang susah je, kamu yang tanggung. Kamu yang nak tolong. Menolong orang yang fakir. Kamu, sifat kamu. Wahai suami aku, memuliakan tetamu. Dan kamu selalu membantu sebarang perkara kebenaran. Kalau benda yang nak selesai masalah, kamulah yang menolong. Kemudian nak sebutnya demikian. Digambarkan oleh Khadijah pada Rasulullah. Tak mungkin Allah sia-siakan kamu. Orang yang sebaik kamu ni, Allah tak akan buat khianat pada kamu. Bila sebut saja begitu, nak sebutnya gambaran bagaimana nak melapangkan dada seorang suami. Ini kena faham demikian. Orang perempuan, suami kalian pulang dalam keadaan kepenatan dan sebagainya, jangan menambahkan beban suami. Tetapi ringankan beban tekanan pemikiran suami. Suami kadang-kadang bila dia balik daripada kerja, tentulah dia penat. Banyak urusan yang dia lakukan di luar. Tapi bila kalian balik, suami balik, kalian beban pula. Beban dengan macam mana? Isteri ni beban dengan tekanan masalah sebut pada suami. Abang memang macam tu, disebut. Memang layak pun kena ganggu padan muka, disebut demikian. Tu kadang-kadang dia sebut pula pada suami dia, siapa yang suruh pergi duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok-elok orang duduk di kawasan yang tak ada, di kawasan orang ramai, kita pergi duduk dalam gua. Tu yang kena ganggu macam tu. Yang menyebabkan down perasaan. Tapi Khadijah tak. Khadijah dia sebut terus kebaikan suami dia. Dia sebut, mana mungkin Allah nak sia-siakan abang. Abang ni orang yang jaga hubungan silaturahim. Yang menyambung persaudaraan. Orang yang begini. Tentulah. Dia akan sebut.
Kemudian Khadijah tak berhenti begitu. Khadijah membawa dia pergi berjumpa dengan saudara dia Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Itu bapa saudara Khadijah sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa. Mari kita berjumpa dengan bapa saudara saya. Pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Beliau ialah seorang yang menganut agama Kristian semasa jahiliah. Zaman Kristian di waktu mana belum datang Islam ini. Menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Penulis kitab dalam bahasa Ibrani. Banyak kandungan kitab Injil yang ditulisnya sebanyak yang dikendaki Allah. Dan beliau ialah seorang yang lebih tua dan buta pula matanya. Dahlah tua, buta mata pula. Lalu Khadijah berkata kepadanya, hai bapa saudaraku, dengarkan apa yang anak saudara kamu akan ceritakan. Bapa saudaraku, cuba kamu dengar apa yang anak saudara kamu nak cerita pada kamu. Anak saudara ni, Rasulullah ini. Waraqah berkata kepada Rasulullah, hai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Kamu nampak apa dia? Rasulullah pun memberitahu apa yang dilihatnya kepada Waraqah. Dia cerita, ya Rasulullah nampak bagaimana pada Waraqah. Kemudian Waraqah berkata, itulah namus yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dia sebut demikian. Itu namus. Namus ni malaikat Jibril lah. Tapi dalam bahasa Ibrani, digunakan dengan nama namus. Dia panggil demikian. Alangkah baiknya kalau aku masih muda. Katanya Waraqah, dia kata, Allah untungnya kalau aku masih muda. Alangkah baiknya aku masih hidup ketika kaum kamu mengusir kamu. Dia sebut terus, Allah untungnya aku kalau aku boleh hidup lagi di waktu mana kaum kamu suatu hari nanti akan halau kamu daripada kampung halaman kamu. Kerana kamu ni Nabi. Lalu Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ada juga kau orang nak buat jahat pada aku buat baik. Tiba-tiba orang nak buat jahat pada aku. Jawab Waraqah, betul. Tidak seorang lelaki yang membawa seperti yang kamu bawa, melainkan ia akan dimusuhi. Katanya Waraqah, tidak ada seorang lelaki sebagaimana apa yang telah yang kamu bawa, maknanya nabi-nabi. Mana-mana orang yang bawa risalah kenabian dalam hidup dia akan dimusuhi. Tuan-tuan, bila tuan-tuan bawa kerja-kerja warasatul anbiya, para hadirin sekalian akan berhadapan dengan kebencian manusia. Para hadirin sekalian, jangan ingat kita ni disukai sepanjang masa, jangan. Dalam hidup kita ni akan ada orang yang tak suka dengan kita. Tuan-tuan tulis kalimah-kalimah yang baik. Tuan-tuan post dalam Facebook. Tuan-tuan tak akan semua dapati orang yang suka. Ada orang yang membenci, memandang dengan penuh kebencian tulisan-tulisan kita. Apatah lagi dakwah-dakwah kita. Apatah lagi amalan-amalan kita. Apatah lagi yang disebut dengan perbuatan-perbuatan kita. Semua benda akan dibenci. Kerana apa dia? Bawa yang disebut dengan risalah kenabian itu. Kalaulah aku masih ada pada kamu di saat mana hari kamu mengalaminya, pasti akan kutolong kamu dengan sungguh-sungguh, katanya Waraqah bin Naufal ini sendiri. Tidak lama lepas itu, Waraqah meninggal dunia dan wahyu terhenti. Wahyu pun terhenti. At-Tabari dan Ibn Hisham meriwayatkan hadis yang menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Gua Hira setelah dikejutkan dengan wahyu kali pertama. At-Tabari cerita. Kemudian kembali semula menyambung ibadahnya. Setelah itu, baginda pun pulang ke Mekah. Periwayatan At-Tabari menunjukkan gambaran tentang sebab baginda keluar daripada gua itu. Nasnya sebagaimana berikut. Yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan selepas menyebutkan tentang kedatangan wahyu, tidak seorang makhluk Allah yang paling aku benci selain penyair ataupun orang tua. Orang gila. Ni diceritakan tentang kedatangan wahyu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak ada seorang makhluk Allah yang paling aku benci selain penyair ataupun orang gila. Yang aku benci. Aku tidak berupaya untuk memandang ke arah mereka berdua. Aku berkata, sesungguhnya orang yang jauh ini dimaksudkan dengan dirinya sendiri. Jika seorang penyair ataupun orang gila, pasti nanti akan dibicarakan sampai bila-bila oleh orang Quraisy. Orang suka bercakap tentang orang penyair-penyair ni. Penyair ni maknanya zaman kita ni penyanyi-penyanyi lah. Dipanggil demikian. Biarlah aku panjat ke puncak bukit
dan mencampakkan diriku hingga terbunuh agar dapat aku berlapang diri. Kata baginda lagi, lalu aku pun keluar daripada gua untuk melangsungkan niatku itu. Sehingga bila aku telah berada di tengah-tengah bukit, aku mendengar suara daripada langit yang berkata, "Hai Muhammad, kamulah Rasulullah dan aku adalah Jibril." Lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba lihat Jibril dalam rupa seorang lelaki, sama dua kakinya di ufuk langit. Rasulullah cerita demikian. Sambil ia berkata, "Hai Muhammad, kamulah Rasulullah dan aku adalah Jibril." Lalu aku berhenti merenung ke arahnya hingga melupakan tujuan aku naik ke bukit itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, aku naik atas bukit kerana bencinya mendengar penyair-penyair dan juga bencinya kepada orang gila. Kata Rasulullah sebut demikian. Kemudian aku cadang nak naik bukit, kemudian terjun atas bukit itu. Biar bunuh diri. Maksudnya demikian. Di saat mana Rasulullah belum jadi Nabi dan juga Rasul lagi. Tiba-tiba dengar suara ni. Suara daripada malaikat Jibril. Aku tidak melangkah ke depan atau berundur ke belakang. Kemudian aku memalingkan mukaku ke arah lain di ufuk langit. Maka setiap arah yang aku lihat, dia tetap ada di situ sebagaimana yang aku lihat tadi. Aku tengok tempat lain, nampak malaikat Jibril. Paling tempat lain, nampak malaikat Jibril. Aku terus saja terdiam kaku, tidak berganjak ke hadapan dan berundur ke belakang. Hinggalah Khadijah menghantar orang untuk mencariku. Duduk tu tegak tu. Sehingga Khadijah bila dia tengok suami dia tak balik ni, hantar orang pergi cari. Puas mereka mencariku, tidak jumpa. Hingga mereka pun pulang semula ke Mekah. Dan aku masih lagi tercegat di tempatku. Kemudian Jibril beredar daripadaku dan aku pun beredar pulang kepada isteriku. Apabila aku sampai pada Khadijah, aku pun duduk bersandar di pehanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandar di peha ni. Sandar di peha Khadijah. Khadijah tu diangkat telapak kaki begitu, Rasulullah sandar di peha Khadijah di belakang begitu. Kemudian sambil mendekat kepadanya, Khadijah berkata, "Wahai Abul Qasim," gelaran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kan, anak Rasulullah nama Qasim yang lahir sebut lelaki ni, lalu digelar pada Rasulullah, "Wahai Abul Qasim, kemana kamu? Demi Allah, aku telah menghantar orang untuk mencari kamu. Sehinggalah mereka sampai ke Mekah dan pulang ke rumah mereka. Cari kamu tak berjumpa." Kemudian aku pun menceritakan pada Khadijah apa yang aku lihat. Khadijah berkata, "Terimalah berita gembira, hai anak bapa saudaraku, dan tetapkan diri kamu demi diri Khadijah yang berada dalam kekuasaannya. Sesungguhnya aku mengharapkan kamu akan menjadi Nabi kepada umat ini." Sebut Khadijah sebut demikian. Kemudian Khadijah bangun dan pergi menemui Waraqah untuk memberitahu apa yang terjadi. Waraqah berkata, "Quddus, Quddus, demi diri Waraqah yang berada dalam kekuasaannya. Sesungguhnya dia telah didatangi oleh namus yang agung. Namus agung yang pernah datang pada Nabi Musa." Waraqah sebut demikian. Sesungguhnya dialah Nabi kepada umat ini. Kabarkan kepadanya. Tabahlah. Khadijah pun pulang dan memberitahu baginda kata-kata Waraqah tadi. Kemudian para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, di waktu mana sampai pada satu ketika bila dalam keadaan yang di mana diceritakan tentang pada wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam bentuk dua keadaan. Yang kuatnya ialah cerita datang daripada Gua Hira lah, dibandingkan dengan cerita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri di atas bukit tadi. Tapi walaupun sekalipun, lepas pada tersebut berlakunya peristiwa di mana terhentinya wahyu. Wahyu terhenti. Tempoh terhentinya wahyu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Ibnu Abbas yang menggambarkan bahawa ianya memakan masa beberapa hari. Yang berhenti wahyu ini kira-kiranya beberapa hari yang terhenti. Inilah berita yang jelas, bahkan dapat dipastikan kebenarannya melalui pengamatan dalam segenap aspek. Maknanya tidak kata wahyu itu turun berterusan, tidak. Tapi berhenti dalam beberapa waktu. Ada pun tempoh yang sering disebut-sebut bahawa ianya makan masa selama 3 tahun atau 2 tahun setengah. Tidak sahih sama sekali. Namun di sini bukan tempatnya untuk dibincangkan tentang hal tersebut. Ada yang kata
terhenti wahyu ni sampai 2 tahun. Ada yang sebut lepas pada turun wahyu tersebut, turun wahyu yang pertama tu terhenti selama 3 tahun. Semasa tempoh terhentinya wahyu itu, Rasulullah SAW tinggal dalam keresahan dan duka cita serta diselubungi dengan kebingungan. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Ta'bir seperti mana berikut. Dan terhentilah wahyu dalam satu tempoh. Tak diberitahu berapa lama. Tapi yang disebut ni, terhentinya lebih kurang 2, 3, 4 hari saja yang terhenti ni. Nabi SAW sangat berduka cita. Bila tak turun wahyu ni, sedih Rasulullah. Sehingga berkali-kali baginda cuba untuk mencampakkan dirinya daripada puncak bukit yang tinggi. Sampai peringkat, bila tak turun wahyu ni, nak gila lah Rasulullah. Dalam keadaan sebegitu, katanya, sampai peringkat dia nak campakkan dirinya di puncak bukit yang tinggi. Setiap kali mana baginda sampai ke puncak bukit untuk mencampakkan dirinya, maka Jibril menjelma kepadanya dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kamulah Rasulullah yang sebenar." Lalu tenanglah kegelisahan baginda dan jiwanya tenteram semula. Setiap kali mana Rasulullah naik ke bukit, nampak malaikat Jibril. Jumpa dengan malaikat Jibril sebut terus, "Wahai Muhammad, kamu Rasulullah yang sebenar." Bila sebut begitu, tenang Rasulullah. Kemudian baginda pun pulang. Namun apabila masih berpanjangan tempoh terhentinya wahyu itu, baginda melakukan lagi seperti yang dilakukan sebelum daripada ini. Rasulullah naik lagi bukit, nak pergi campakkan diri Rasulullah. Waktu ni kita kena faham, dia tidak ada syariat melarang daripada bunuh diri. Tak ada. Dia panggil demikian. Apabila sampai ke puncak bukit, Jibril menjelma kepadanya sambil berkata kepada seperti yang dikatakan sebelum daripada ini. Naik sampai puncak bukit, nak terjun, nak bunuh diri, kita jangan buat. Tapi yang ni Rasulullah. Bila Rasulullah rasa tekanan, tak terima wahyu, panjang masa, naik atas bukit, nak terjun tu, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril kata, "Kamu Rasulullah yang sebenar." Bila sebut kamu Rasulullah sebenar tu, tenang Rasulullah, turun balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril turun membawa wahyu kali yang kedua. Ibn Hajar berkata, yang demikian itu yakni terhentinya wahyu beberapa hari saja, bertujuan untuk menghilangkan kegerunan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga supaya timbul keinginan baginda agar perkara itu berulang kembali. Kenapa Allah tahan jangan turun wahyu lepas pada sebut, dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruhnya ada dua, supaya yang pertamanya nak hilangkan keresahan awal-awal wahyu yang turun, biar bertenang sikit. Yang kedua, nak suruh datang perasaan nak pada wahyu. Yang kedua, setelah hilang kebingungan dan ternyata baginda hakikat yang sebenar dan baginda sendiri telah mengetahui dengan yakin bahawa dia telah menjadi Nabi dan Nabi Allah yang maha besar lagi maha tinggi, dan yang datang padanya itu adalah duta pembawa wahyu yang menyampaikan kepada berita daripada langit datang daripada Allah. Apabila keinginan dan penantian baginda terhadap wahyu menjadi sebab keteguhan dan kesanggupannya menanggung semua itu, jika perkara itu berulang lagi, maka setelah ini semua datanglah Jibril buat kali yang kedua. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa beliau mendengar Rasulullah menceritakan tentang tempoh terhentinya wahyu dengan sabda Rasulullah, "Ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara daripada langit. Aku mendongak pandangan ke arah langit. Tiba-tiba aku dapati Jibril yang pernah datang padaku di Gua Hira." Bila aku jalan, tempoh berhentinya wahyu, aku ni berjalan. Bila berjalan tu aku mendongak ke langit, tengok malaikat Jibril. Nampak malaikat Jibril yang di Gua Hira yang aku nampak itu, sedang duduk di atas kerusi antara langit dan juga bumi. Rasulullah sebut demikian. Lalu aku pun duduk berlutut sehingga rebah ke bumi. Berat, dia panggil demikian. Rebah ke bumi. Kemudian aku datang pada isteriku dan aku berkata, simukkanlah aku. Mereka pun menyimuti aku. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Bangunlah serta berilah
Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia daripada Tuhan kamu dan Tuhan kamu. Maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya dan pakaian kamu. Maka hendaklah kamu bersihkan. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Dan segala kejahatan hendaklah kamu jauhkan dalam hidup kamu. Wa rujza fahjur. Segala benda yang jahat hendaklah kamu jauhi. Dalam surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Kemudian wahyu pun mulai turun berturut-turut lepas pada tersebut. Nah, itu selang. Di antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan juga sampai pada ya ayyuhal muddathir tu, surah yang kedua, ayat yang kedua yang turun tu selang lama sikit yang menyebabkan Rasulullah jadi bingung. Tapi dalam bingung-bingung Rasulullah tu pun, bila Rasulullah cari berjalan tu, nampak angkat muka ke langit, Rasulullah kata, aku tengok malaikat Jibril. Aku tengok dia duduk di antara kursi, di antara langit dan juga bumi. Aku berlutut. Di saat itu, tiba-tiba turun, Ya ayyuhal muddathir. Aku lari balik ke rumah, aku sebut pada Kharijah, simak aku. Simak kali yang kedua tu, turun ayat Quran, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Sebelum kita bicarakan terperinci tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebagai rasul dan juga nabi, ada baik kita mengetahui sedikit berkaitan jenis-jenis wahyu yang merupakan sumber risalah dan bekalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita cerita detail tentang Rasulullah, baik kita tahu dulu wahyu-wahyu itu apa dia. Dan Al-Qayyim menyebut tentang martabat wahyu, kedudukan wahyu. Pertama, mimpi yang benar. Wahyu ni datang daripada mimpi. Ianya adalah permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahyu yang dicampakkan oleh malaikat ke dalam fikiran dan hati baginda. Dimasuk. Macam mana wahyu itu datang? Dicampak dalam pemikiran Rasulullah dan juga dalam hati Rasulullah tanpa baginda melihat malaikat tersebut. Itu cara demikian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ruhul Qudus, Ruh Qudus meniup dalam hatiku bahawa setiap jiwa tidak akan mati melainkan setelah disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, carilah rezeki yang dengan cara yang baik. Janganlah disebabkan kelewatan rezeki kamu sanggup mencarinya dengan cara menderhakai Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak dapat dicapai melainkan dengan ketaatan. Yang ketiga, wahyu ni malaikat menjelma pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merupa seorang lelaki, lalu berbicara dengannya hingga baginda benar-benar faham apa yang diperkatakan. Pada peringkat ini adalah sahabat juga dapat melihat malaikat tersebut. Itu sampai peringkat demikian. Ada juga wahyu ni yang ketiga ialah berupa lelaki. Malaikat berupa lelaki, dan di waktu itu sahabat-sahabat yang lain pun nampak juga lelaki tersebut. Macam hadis itulah, hadis yang disandar lutut dengan lutut. Yang hadis yang demikian. Yang keempat, malaikat datang kepada Rasulullah seperti bunyi gemersik, bunyi loceng. Bunyi loceng. Inilah cara yang paling berat terasa oleh Rasulullah. Rasulullah jadi berat bila bunyi macam bunyi gemersik, loceng. Lalu malaikat mengesap ke dalam dirinya sehingga kan peluh baginda memercik pada hari yang sangat sejuk. Walaupun sejuk, tapi berpeluh. Dalam keadaan kenderaan yang ditunggang oleh Rasulullah pun menderum ke bumi jika baginda sedang menunggangnya. Pernah sekali wahyu dalam bentuk ini datang, dan ketika itu peha baginda berada di atas peha Zaid bin Thabit. Lalu terasa berat oleh Zaid hingga hampir-hampir meremukkan pehanya. Itu berlaku. Maknanya kalau kita tanya, wahyu ni dalam bentuk macam mana yang datang pada Rasulullah? Dalam 2-3 cara tadi dah. Cara yang pertama melalui mimpi. Cara yang kedua, malaikat dicampak dalam fikiran Rasulullah ayat-ayat Al-Quran Karim itu. Yang ketiga, malaikat menjelma dalam bentuk makhluk. Yang keempat, bunyi macam loceng gitu dekat telinga Rasulullah. Bunyi gemersik, bunyi loceng dalam keadaan itu. Yang kelima, baginda melihat malaikat dalam rupa asalnya. Rasulullah nampak. Ini teknik datangnya wahyu. Kalau kita tanya, wahyu ni datang dalam bentuk macam mana? Ni. Yang kelima, dalam bentuk rupa asal malaikat tadi.
Lalu malaikat pun mewahyukan kepadanya apa yang dikendaki oleh Allah untuk diwahyukan. Cara ini berlaku 2 kali seperti yang disebut oleh Allah dalam surah An-Najm yang cerita demikian. Yang keenam, Allah sendiri yang mewahyukan kepadanya, iaitu baginda berada di atas semua lapisan langit semasa peristiwa Mi'raj, iaitu wahyu berkenaan kefarduan salat dan selainnya. Maknanya wahyu-wahyu ni tidak semestinya malaikat, direct daripada Allah. Contoh yang direct daripada Allah ni apa dia? Waktu mana Rasulullah pergi sampai di Mi'raj. Bila sampai di Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala fardukan solat fardu ni asal 50 waktu. Rasulullah turun je, Nabi Musa tegur. Kenapa 50 umat kamu tak boleh minta kurang, minta naik jumpa dengan Allah? Sampai 7 kali berulang alik itu, turun 5 sampai daripada 40 tersebut kemudian turun kepada yang disebut dengan yang namakan dengan 5 waktu. Allahu Akbar. Kemudian yang ketujuh, cara wahyu dapat pada Rasulullah, Allah berbicara dengannya tanpa perantaraan malaikat, sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Musa bin Imran. Martabat ini adalah sabit dengan jelas berlaku pada Nabi Musa melalui nas Al-Quran yang menyebutnya. Berlakunya martabat ini pada Nabi Muhammad dan adalah sabit melalui hadis Isra yang berlaku. Sebahagian ulama menambah martabat yang ke-8, iaitu Allah berbicaranya dengannya berhadapan tanpa barang hijab. Ada juga ulama sebut bukan 7 je, ada 8 teknik untuk dapatkan wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8 teknik tu kita sebut satu-satu teknik-teknik dapat wahyu. Ini adalah persoalan khilafiyah yang dipersisihkan di kalangan salaf dan juga khalaf. Begitulah yang disebut oleh Ibn Qayyim di samping sedikit peringkasan pada martabat pertama dan juga ke-8 yang kita sebut sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pahala ganjaran kita belajar tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada kita untuk melahirkan rasa kasih dan sayang kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan keimanan kita semakin teguh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. InsyaAllah kita akan sambung bagaimana perintah dakwah dijalankan Allah dan juga intipati dakwah yang berlaku dalam dakwah-dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.